Sempena Brunei December Festival 2021, Universiti Teknologi Brunei dengan kerjasama Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan menganjurkan Brunei Coding Conquest di bawah kluster teknologi digital dan ICT. Brunei Coding Conquest pada tahun ini dikendalikan oleh syarikat Gromindes Sendirian Berhad dan sebagai pemudah cara pertandingan seumpamanya. Pertandingan Hackathon Brunei Coding Conquest secara maya pada tahun ini berjalan selama 2 minggu dan para peserta diberikan penyata masalah yang mana mereka menyediakan penyelesaian berdaya maju dan berbentuk aplikasi. Sepanjang acara dijalankan, para peserta dapat menggunakan peluang untuk belajar, meluaskan pengetahuan mereka terutama sekali dalam bidang teknologi. Diharapkan para peserta bukan saja memperolehi kemahiran yang baru, tapi bukan saja dalam pertandingan ini. Bidang keusahawanan dalam konteks yang lebih luas diterapkan sepanjang kem keusahawanan BIM Piaga dan Bengkel Kendalian Livewire Brunei. Kem seumpama itu juga menjadikan bidang keusahawanan sebagai pilihan pekerjaan yang berdaya maju. Pihak penganjur Institut Pendidikan Teknikal Brunei berharap melalui kejayaan daripada kem dan bengkel seumpamanya dapat membantu dalam meningkatkan ekonomi di rantau BIM Piaga. Yang berdaya dan dapat membantu dalam meningkatkan ekonomi di wilayah BIM Piaga. Perusahaan pertanian boleh menjadi satu perniagaan yang menguntungkan selain meningkatkan hasil keluaran pertanian. Tujuan tersebut diterapkan semasa program pendedahan belia-belia yang berpotensi untuk menceburi bidang pertanian berteknologi tinggi kali ke-6 Jabatan Pertanian dan Agri Makanan. Program bermula pada tahun 2018 dan kini 5 siri program telah dilaksanakan melibatkan lebih 80 belia. Program juga merupakan salah satu inisiatif bagi mendokong Pelan Strategik Jabatan Pertanian dan Agri Makanan 2016 hingga 2022 untuk meningkatkan keluaran sektor pertanian. Para peserta terdiri daripada belia-belia dalam lingkungan umur 18 hingga 45 tahun yang berminat untuk menceburi bidang pertanian, antaranya para graduan lepasan dari Institut Pengajian Tinggi dalam dan luar negara. Program dibahagikan kepada sesi taklimat dan lawatan ke ladang-ladang syarikat pengusaha tempatan dengan memfokuskan kepada beberapa sistem dan teknologi pengeluaran yang bersesuaian dengan kemampuan para peladang belia. Latihan ini dijalankan secara maya. Ianya merangkumi sebanyak 19 modul, yang mana salah satunya adalah lawatan ke ladang-ladang perusahaan pertanian. Ini dijalankan secara fizikal. Ia bertujuan bagi belia-belia mendapatkan pendedahan mengenai rutin pekerjaan sebagai peladang, termasuklah cabaran yang dihadapi dan hala tuju bagi peladang-peladang tersebut. Pencapaian dan prestasi yang memberangsangkan antara faktor yang melayakkan sebuah syarikat tempatan untuk menerima Anugerah Perniagaan ASEAN ABA. Anugerah tersebut adalah sebagai pengiktirafan kepada Exceltech Solutions Sendirian Berhad atas sumbangannya kepada kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi rantau semasa pandemik ini. Syarikat tersebut memenangi sektor integrasi utama bagi tenaga dan kategori pengusaha muda. Ditubuhkan pada tahun 2012, syarikat berkenaan menyediakan produk dan perkhidmatan untuk industri minyak dan gas. Create a business continuity plan tailored specifically for your company. Always prioritize the safety of your company and customers. Follow SOPs and control measures given by our ministries. Be resilient and learn to adapt fast. Pelbagai jenis bunga dan tumbuhan termasuk tumbuhan eksotik dijual sepanjang Rimba Garden Central, RGC Mega Garden Sales. Acara yang diadakan sehingga 31 Disember ini adalah bersempena Brunei December Festival. Diskaun menarik terhadap produk dan barangan kebun dan horticulture juga ditawarkan. Bagi kemudahan pelanggannya, RGC juga menyediakan kemudahan membeli belah secara dalam talian.
COVID-19 banyak menimbulkan kesukaran dan menjejaskan perusahaan di seluruh dunia. Bagaimanapun, di sebalik kesukaran yang dihadapi, terdapat juga sesetengah orang yang mengambil peluang ini untuk mencuba perusahaan baharu yang memerlukan perlindungan daripada jangkitan COVID-19. Inilah yang mendorong pengusaha dan pemilik Minas Choice Tailoring MCT untuk mengusahakan pembuatan sungkup muka satin silk. Dengan kepakaran dalam bidang menjahit baju-baju tradisi dan moden, MCT telah dikenali dengan jahitan yang kemas, kreatif dan digemari pelanggan-pelanggan mereka. Menurut Dayang Maslina binti Abdullah, sejak melandainya COVID kedua di negara Brunei Darussalam, perusahaan jahitan mereka selama 20 tahun terjejas dan tempahan jahitan pun berkurangan. Kami pun memulakan bisnes menjahit dan menjual produk kami iaitu sungkup muka buatan satin silk. Kami memulakan bisnes ini dengan niat memainkan peranan kami sebagai tukang jahit dalam keadaan sukar semasa ini untuk memberi keselamatan kepada orang ramai dengan memakai sungkup muka dan pengetahuan bahawa pemakaian sungkup muka adalah efektif dan memainkan peranan di tempat awam dengan menghindari jangkitan COVID-19 seperti mana yang dinasihati oleh Kementerian Kesihatan. Lebih-lebih lagi, permulaan bisnes ini adalah seperti pertolongan saya kepada ibu saya untuk terus meneruskan jahitan bisnesnya yang telah tubuh lama lagi dan agarnya tidak seberapa terjejas dengan keadaan semasa. Bagi mereka yang berminat untuk mendapatkan sungkup muka satin silk ini, boleh menghubungi talian telefon 7271-763 atau email di minaschoicetailoring@outlook.com atau melalui Instagram @minaschoicetailoring.bn. Sejak tercetusnya pandemik COVID-19, barangan yang tidak mendapat perhatian sebelumnya kini semakin mendapat permintaan tinggi. Ini terutama sekali barangan bagi perlindungan diri, khususnya sungkup muka dan pelindung muka. Dengan permintaan yang tinggi ini, ramai pengusaha menumpukan kepada penjualan barangan seumpamanya. Selain dijual di kedai-kedai runcit, ramai pengusaha tempatan turut menjual bagi kemudahan orang ramai. Melaluinya, pelbagai jenis sungkup muka dan pelbagai jenis dijual pada harga yang berpatutan. Salah seorang pengusaha tempatan mengongsikan dengan menawarkan sungkup muka dan pelindung muka yang pelbagai jenis, jumlah pembeli semakin meningkat dari sehari ke sehari. Idea untuk menjual sungkup muka ini ialah kerana permintaan ramai. Saya tidak memerlukan perbelanjaan yang besar untuk menjual sungkup muka ini kerana saya cuma mengambil dari supplier dan kemudian kami bayar balik kepada supplier. Saya menjual 4 jenis mask iaitu KN95, KF94, disposal mask dan duck bill mask. Semuanya mempunyai berbagai-bagai warna. Keuntungan dalam sehari adalah dalam 100 ke 100.5 ringgit Brunei. Menurut Siti Nurfaizah binti Awang Jaya, sungkup muka dan pelindung muka yang dijual beliau tidak ada had umur dengan menawarkan pelbagai rekaan yang menarik. Katanya, selain menerapkan perlindungan diri, para pengguna juga mengikut tren ketika ini dengan pelbagai rekaan dan hiasan pada sungkup muka. Beliau juga menawarkan perkhidmatan penghantaran mengikut kawasan. Cabaran yang dihadapi adalah persaingan dengan orang lain yang menjual mask sungkup muka juga, di mana mereka memberi berlainan harga. Selain daripada menjual sungkup muka, saya juga menjual mask extender dan juga facial iaitu pelindung muka. Rancangan untuk masa depan ialah untuk meneruskan penjualan sungkup muka dan pelindung muka, dan juga jika ada barang terbaru juga yang sedang terkini juga akan dijual.
masa ini akan datang akan disampaikan test kit. Walau apapun jenis sungkup muka yang dipakai, apa yang penting ialah ia dapat mengawal dan membendung jangkitan di samping pengamalan prosedur operasi standard. Aktiviti memancing masih menjadi pilihan sesetengah orang asalkan dilakukan mengikut prosedur operasi standard atau SOP. Selain memberikan ketenangan setelah mendapat hasil akan memberikan kepuasan kepada si pemancing. Namun, untuk mendapat hasil yang diimpikan memerlukan kesungguhan, kesabaran dan peralatan memancing yang baik. Umpan untuk memancing memainkan peranan penting. Bagi para peminat memancing, nama-nama seperti softbait, jigging, hardbait atau hardlure, buzzbait dan candat sotong bukan sesuatu yang asing. Setiap umpan mempunyai berat dan ukuran serta tarikan ikan yang berbeza. Di sinilah peranan pengusaha peralatan memancing untuk menarik para pemancing ke kedai mereka dengan menawarkan pelbagai jenis umpan atau aksesori. Menurut pengusaha peralatan memancing, barang jualan beliau mendapat sambutan ramai ketika ramai yang beralih kepada aktiviti memancing walau secara individu. Bagaimanapun ketika negara memperketatkan langkah pengawalan COVID-19, jumlah pengunjung sedikit menurun tetapi masih terdapat ramai pelanggan tetap. Awalnya kami memulakan perniagaan ini pada tahun 2008. Pada masa itu kami berjual tudung, wallet, handbag, kain dan kek secara online. Dari sanalah mula timbul minat dalam perniagaan ini. Alhamdulillah, sambutan pun sangat baik sehingga kami dapat menubuhkan mini showroom. Dapat kami menyimpan barang-barang yang kami datangkan dari luar negara dan menjual barang-barang vendors kami. Pada tahun 2019, kami dan rakan niaga mula mengembangkan perniagaan menjual barang peralatan memancing sehingga sekarang. Sebelum gelombang kedua COVID-19 melanda, perusahaan Dayang Didi Arniati dibuka dari 9 pagi sehingga 9 malam. Jualan ada jual terkesan sedikit dari sebelum ada wabak ini. Jadi kami pun mencuba cara lain dengan membuat katalog di website untuk memudahkan pelanggan-pelanggan memilih barang yang mereka mahukan. Cara membuat tempahan pun senang. Kita boleh jual screenshot barang yang kita mahukan dan hantar ke talian WhatsApp kami 81146229 ataupun kita boleh menampah terus di laman website kami iaitu hdwebstore.onlineweb.shop.